time lah bagi saya. Jadi ini sekadar sharing untuk di mana kita akan semester depan kita akan bermula pada minggu depan. Jadi sekadar untuk menambah baik saja kita punya view yang mana kita dah melalui sebelum ni semester-semester yang ya, semester saya nak sesi juga. Maaf sebab busy sikit, sehari dua ni dia tak sempat nak buat apa-apa sangat. So saya sebelum tu saya nak tanya lah, di antara ada dua view, satu view begini, dan satu lagi view begini. So saya panggil ini view ni A view lah, A. Yang ni B. So saya nak minta pendapat sahabat-sahabat lah, di antara A dengan B, mana anda lebih selesa dan lebih suka untuk awak anda lihat. Bolehlah kalau nak undi tu dekat sebelah ni saya boleh tulis, saya boleh letak lah. Boleh juga tengok dekat screen saya. So mana yang dia mungkin mana anda lebih suka mana? A atau B? Yang sekarang ni adalah B. Yang sekarang ni adalah B. Yang ni A. Ada lebih dekat sikit lah. Kalau yang A ni kita boleh buat picit jerawat. Okey. Yang ni B. So lebih luas, lebih selesa bagi kita. Dan cumanya bila kita bercakap ni, saya pun tengah dalam proses, bila kita bercakap ni kita kena pandang kamera. Jadi dia agak kadang-kadang ikutlah kreativiti masing-masing. Macam mana nak sentiasa pandang kamera. Boleh anggaplah yang kamera tu adalah student anda. Barulah ada macam connection. Dan kalau misalnya view lah, seeloknya daripada para pusat ni sampai ke atas ni nampak. Jadi pergerakan kita ni, tangan kita ni nampak. Kebiasaannya kita akan guna kamera macam gini lah, kan? Dia berdepan. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang dekat kita punya view ni nampak macam okey, tapi dekat student punya view ataupun orang yang punya komputer kadang-kadang dia nampak dahi je. Tu yang berlaku lah. Jadi saya ni sebelum ni saya ajar subjek ni, student saya banyak buat present dan saya tak jumpa lah yang dikatakan yang video yang menarik. Yang mana niat saya bila student ni dia buat satu video dakwah yang pendek, saya nak share lah dekat umum. Dia bila tengok video-video orang ni, dia macam kena ajar sesuatu, macam mana orang nak present dekat video ni ataupun depan kamera. Yang paling penting dia punya angle tu lah, supaya pembentangan tu nampak menarik. Ataupun time kita mengajar ni, view dia lebih menarik, pelajar lebih menarik. Kalau misalnya contoh kita nak apa, kita nak menunjukkan sesuatu, contohnya kalau macam saya ajar subjek amal Islami, yang mana adalah yang dikatakan pengurusan jenazah. Jadi saya boleh tunjuk benda ni secara penuh. Berbeza dengan kalau saya guna kamera yang ni. Saya kena tarik macam ni. Jadi dia kurang menarik. Jadi macam gini kita boleh tunjuk, kita boleh tunjuk rotan. Memang kita kat kamera yang kat depan, contohnya kita nak tunjuk rotan.
dia tak nampak penuh. Kita kena bengkok macam ni. Nampak? Okay, ini di antaranya lah pada saya perlu bagi student kita menariklah untuk melihat kita. Dia tak adalah video tu ataupun kamera kita tu dia jadi statik. Okey, untuk yang belakang-belakang ni nanti kita cerita lah. Jadi untuk dapatkan apa orang cakap ni view yang menarik macam ni, ada beberapa step lah. Dan saya tercari-cari sepanjang seminggu dua ni macam mana nak buat. Jadi sepanjang seminggu dua ni andai kata kalau laporan DDR saya tu sama je, asyik-asyik setting video, asyik-asyik. Itulah yang saya cuba cari sepanjang seminggu dua ni. Jadi saya harap Encik Ali faham lah kerja. Dan setiap minggu ni dia kerja baru. Okey, first sekali apa yang anda kena buat okay, saya tunjuk step by step lah. Okey, saya suka buat macam gini. Jadi saya nampak dan nampak apa yang hendak nak dibentangkan ataupun PowerPoint saya. Jadi untuk nampak PowerPoint saya ni macam saya ni berhubung dengan PowerPoint saya. Jadi ni saya punya laptop. Ni laptop saya. Jadi dia sebagai penanda bila saya nak tunjuk. Jadi PowerPoint saya ni saya akan letak dekat laptop saya tutup. Contohnya macam ginilah. Macam gini. Macam gini. Jadi setiap kali saya nak tunjuk sesuatu, saya akan tunjuk laptop saya. Dan automatik dia akan menunjuk kepada saya punya slide. Jadi kita takkan lari daripada skop tu. Macam itu. Itu di antara yang kita tambah baik lah. Ini tak ada apa-apa, itu sebagai silap ni Okay. Okay, ini keperluan dia punya material dia lah. Okay, dia free aja. Saya cuba cari sesuatu yang boleh kita guna sekadarnya. Yang mana ada yang kita tak payah nak beli. Okay, yang pertama komputer. Kebanyakan komputer kita tak ada kamera. Jadi ini solution. Komputer, handphone. Dan saya percayalah yang kebanyakan handphone yang ada pada lecturer ni ataupun pada sahabat-sahabat kita ni, kebanyakannya dia punya solution dia tinggi. 16 megapiksel, 40 megapiksel. Jadi gunakan kelebihan yang ada pada kamera. Okay, nanti saya tunjuklah cara dia. Cuma kalau misalnya komputer ni dia kena buat penambahan sikit. Dia kena beli mic. Sebab dia kena cakap tu dia kena ada mic. Speaker tak ada. Mic tu tak ada kalau komputer. So komputer, handphone, mic. Kalau laptop bukan. Ini kita serentak. Hello Ustaz. Ustaz. Hello.
Itu adalah perkara-perkara yang biasa berlaku bila kita online lah. Itu jangkaan-jangkaannya. Jadi okey. Okey, kalau misalnya yang tadi laptop, maka kita ada dua kamera. Kelebihannya banyaklah kelebihannya. Satu, bila kita nak tunjuk barang tu, dia tak payah nak tunjuk sampai ke depan. Contohnya saya nak tunjuk apa kan? Mana saya nak tunjuk? Saya nak tunjuk sesuatu lah. Saya nak tunjuk kad ni. Okay, saya nak tunjuk kad ni. Bagusnya, handphone kamera yang ada dekat handphone kita ni, dia auto focus. Dia akan fokus kepada gambar yang paling. So, kalau saya tunjuk sini macam jauh kan, dia tak nampak. Jadi kita hanya switch saja kamera tu dekat sini. Awak nampak mouse ni? Anda nampak? Okey, kita hanya switch kat situ. So kita tunjukkan depan kamera. Nampaklah so kita tinggal tekan, dia akan switch terus ke sana. Okey, so laptop lah, dan laptop ni kebiasaannya dia dah ada mic. Dah ada speaker dia, dan mic dia okey lah kan. Dia kuat dan jelas lah macam bagaimana yang saya guna sekarang. Okey, laptop ni kita letak dekat dengan kita. Sebab bila kita nak guna handphone ni, dia kena, untuk dapat view yang macam gini, yang luas macam gini, maka dia kena letak jauh sikit daripada kita. Okey, itu laptop lah. Ni mudah. Dan bestnya kita hanya menggunakan wireless. Untuk connectkan kita punya laptop dengan handphone ataupun komputer dengan handphone, kita hanya perlu menggunakan wireless saja. So andai kata komputer yang tiada wireless, maka kena belilah sesuatu yang dipanggil benda yang untuk internet. Saya tunjuk je. Okey, benda ni saya ada gunalah dekat komputer. Ni D-Link Boleh tengok D-Link. Ni simple je. Dia pun tak mahal. Bawah tak RM20, RM30 saya rasa dia dapat benda ni. So benda ni cocok saja dekat komputer anda. Automatik dia ada wireless. Dan boleh buatlah bagaimana kamera untuk connectkan handphone dengan komputer ataupun laptop. Okey. Dan untuk memegang, untuk letak kita punya handphone ke belakang, bukan stand. Jadi fikirlah sesuatu yang boleh dijadikan stand. Apa-apa saja. Kalau macam contoh saya ni, saya pakai ring light. Ni ring light. Ni saya tak jual, ni yang saya dapat. So silap saya dia bawah dalam RM50 ke bawah RM50 lah. Kalau kat kedai lah, kalau tengok kat Shopee tu RM20 ke RM30 tu dah dapat dah. Tak kisahlah, tak semestinya ni. Yang penting benda yang boleh memegang benda lah tu, kamera tu. Okey, ni ring light. Ni pun free. Orang Melayu. Sebab tu saya cakap nak set up tu free. Tapi tak mahal mana lah modal dia tu. Okey. Okey, stand untuk kita stand handphone lah.
Okey, seterusnya. Okey, ini yang step yang anda kena buatlah untuk menjadikan view anda cantik sebagaimana. Okey, first sekali pergi kepada website yang dipanggil Irium. Nampak website ni Irium. Apa yang anda kena buat, anda kena install. Tengoklah kalau anda pakai Apple punya laptop. Sekejap ya. Okey, ni dia punya website. So first sekali kena install lah. Kalau anda menggunakan komputer Windows, maka tekan saja di situ, maka dia akan install automatik. Kemudian pergi kepada handphone anda, pergi kat Google Play, maka type lah kat situ irium.com. Irium lah, Irium webcam. Kat situ akan ada installer dia dan install lah benda lah ni. Dia akan automatik. Dan kita boleh setting nak guna kamera tu. Andai kata handset kita ni, dia akan keluar gini lah. Andai kata handset kita ni ada berapa megapiksel? Ada 3000 megapiksel. Maka kita boleh menggunakan dan kita boleh pilih di sini. Nak guna yang mana? Yang paling tinggi. So, yang paling tinggi ataupun automatik. Dia akan zoom, dia akan sesuaikan keadaan kita. Okay. So, kena install. Dan bila kita install tu, kita tekan tu automatik. Dia terus ada. Dan kita akan nak dapat lah gambaran yang cantik ni. Kalau ada empat, so bila mana dah habis saja install, maka kita kena setting kamera. Setting kamera ni dia paras dada. Kamera tu paras dada. Paras dada kita lah. Kalau macam saya ni paras dada lah. Jauhnya antara kita dengan kamera ni lebih kurang dalam 1 meter. Lebih kurang dalam 1 meter. Untuk capai ni, tangan saya dalam dekat ni lebih kurang 1 meter. Jadi kita akan dapat view yang cantik. Bagaimana kita nak pastikan view kita tegak? Cantik dan tegak. Kita jadikan sesuatu di belakang background kita ni sebagai pembaris. Contohnya saya jadikan ujung tepi ni sebagai pembaris. Awak ambil kamera tu depan tu kan. Main lah dulu. Main gerak-gerakkan. Segera gerakan. Nampak tak? Sengit. Jadi saya tegakkan. Jadi dia boleh jadi pembaris lah. Jadilah apa-apa saja. Untuk pencahayaan pula, bagi terang, settinglah awak punya, kita punya tempat kerja tu di bawah lampu. Betul-betul bawah lampu. Tak payah nak beli nak menambah-nambah cahaya. Dia akan dapat terang macam ni. Kalau macam saya ni betul-betul bukan tengah-tengah ruang tamu. Jadi akan dengarlah suara budak-budak. Itu biasalah. Itu yang kebiasaannya terpaksa dihadapi. Jadi okey, ni yang penting ni lah, iaitu macam mana kita nak setting dekat dalam Teams. Okey, dia berbeza. Kita bukan boleh share just kita onkan kamera, dia share macam itu. Dia lebih kepada bila kita nak start saja sharing tu, kita kepada share yang di sini.
Okey, setelah kita install Irium tadi tu, macam mana kita nak onkan kamera ni? Kamera yang kita jadikan background ni. Okey bila kita install Irium saja, dia akan keluar berbentuk macam ni. Inilah. Jadi apa yang kita kena buat? So kita pergi dekat sini, dekat window kita ni, kita type kamera. Ni apps yang memang sedia ada dekat window. Okey, barulah dia akan keluar begini. Jadi kita jadikan dia sebagai background. Apabila kita share nanti di dalam team, kita hendaklah share. Ini saya tunjuk lagi sekali ya. Silap. Kita tak boleh nak on kamera begitu je, kita kena share screen. Saya tak boleh nak buat dekat sini. Dia punya contoh tu. Kalau saya buat terclose sikit, tak nampak enggak lah tu. Jadi apa yang anda kena buat, anda kena tekan dekat sharing ni, dekat option yang screen. Mana saya nak tunjuk? Okey. Mungkin bagi saya sebentar, mungkin saya boleh screenshot tengok lagi. Sekejap. Okey. Okey, kalau kita share, bila kita tekan button share tu, kita akan nampak benda-benda macam ni kat bawah ni. Benda-benda yang kat bawah ni. Jangan pilih kamera. Bila kita pilih kamera, hanya kamera je. Jadi kita tak boleh nak menggunakan PowerPoint slide tu semua. Macam mana yang saya buat tadi lah. Kalau kita tekan yang Irium webcam ni pula, dia akan jadi petak kecil. Jadi yang kita kena buat, kita kena share screen. Bila kita ni, kita share screen. Tak payah on kita punya webcam tu, kita dah on kita punya webcam tu, dan kita punya gambar tu, kita jadikan dia sebagai background. Dia lebih menarik. So kita jadikan dia screen, dan kita boleh gunalah function-function yang lain bila kita share screen ni. Okay, dan PowerPoint ni kita boleh guna PowerPoint ni apa-apa sajalah. Kita sama juga. Okay, itu untuk setting dekat Teams. Jadi bila setting dekat Teams ni, bila kita menggunakan laptop, jadi laptop ni boleh dekat dengan kita. Jadi kita bila bercakap tu tak perlu kuat lah, dan dia jelas. Okey.
berkaitan nak setting, dapatkan angle sebagaimana begini. Jadi ada ke persoalan atau pertanyaan? Okey Ustaz, ada soalan daripada Adam. Dia tanya, dengar tak? Dengar. Ini kat meeting chat dia kata, Ustaz, kamera A dan B tu guna phone atau kamera lain? Okey, untuk kamera ni saya tunjuklah. Bila anda dah set dan menggunakan kamera ni kan, sebagaimana saya cakap tadi, bila awak kita menggunakan laptop dan laptop tu ada kamera, maka kita boleh guna dua kamera. Tapi kalau kita guna komputer, just ada satu sahaja, kita akan gunakan satu sajalah kamera, iaitu kamera handphone. Jadi untuk yang A, ini adalah kamera laptop yang biasa kita guna, kamera laptop. Saya berada di depan laptop dan ini adalah kamera laptop. Macam mana kita nak switch tukar kepada handphone? Dia tak susah, just kita tekan ni. Tengok mouse saya ni, dia ada di sini, tekan. Kita ada di sana. Ini adalah B, kamera B, iaitu kamera daripada handphone kita lah, yang mana kita menggunakan resolusi yang tinggi dan dia auto zoom ataupun auto focus. Jadi gambar kita tu akan nampak cantik. Dan kita gunalah, kita ada kamera handset yang canggih-canggih, so kita gunalah waktu sekarang ni. Jika dia menjadikan masalah, nanti saya nak tengok WhatsApp dan sebagainya, susah. So sebelum nak menjadikan kamera tu, maka kita dah onkan WhatsApp dekat dalam komputer ni lah. Saya siap kat sini kita kawal. Itu hanya kamera saja. Jangan onkan tim dekat handphone. Jangan dia bila kita aktifkan tim dekat handphone dan tim dekat laptop kita, maka dia akan memberatkan dua-dua. Jadi telefon kita ni just hanya sebagai kamera sahaja. Kita nak beli kamera yang mahal, megapiksel yang tinggi, dia mahal. Kadang-kadang kita beli yang biasa tu pun dia tak berapa nak. Ini handphone kita, biasanya kamera dia canggih. Kadang-kadang kita tengok dekat handphone kita tu, dekat belakang tu ada 3-4 lens. Lens sebenarnya. Asalnya sebenarnya satu je kamera. Kalau tak percaya, cuba ambil handphone masing-masing, on kan, lepas tu tutup satu-satu. Kalau kita tutup satu lens tu, dia ada, itu maknanya kamera lah. Tapi kalau kita tutup satu je, 3 lagi kita tutup, tak ada apa-apa function, itu hanya sekadar perhiasan lah, dan itu biasa. Okey. Dua-dua device menggunakan data tak? Dia tak menggunakan data. Dia guna wireless saja. Hanya untuk menghubungkan antara handphone kita dengan laptop kita. Kita nak guna kamera handphone je. Jadi dia tak menggunakan data. Yang guna data ni lah yang kita onkan Teams ni. Yang handphone tu je. Max to Cam tu lah. Saya kadang-kadang saya suka buat macam gini. Jadi saya nampak, sebabkan bila kita jadikan background, kita punya kamera ni jadikan background, maka kita tak nampaklah chat tu. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ambil chat tu, kita letak kat tepi ni, kat hujung. Seolah-olah nampak. Malah kita boleh seolah-olah macam kita baca chat tu daripada dalam. Contohnya macam ni. Dua-dua device ke. Jadi kita boleh nampak seolah-olah macam kita membaca. Kalau kita tunjuk PowerPoint pula, kita letaklah dekat kita punya komputer ni.
Jadi dia akan setiap kali kita nak tunjuk tu, dia tunjuk kat komputer kita. Memang kita nak tunjuk yang kat komputer kita lah. Maka kita tunjuk. Dan kita seolah-olah macam kita membaca. Kita nak tengok kamera je kadang-kadang tak ni. Jadi bila pelajar tengok kita pun macam membaca, dia kena baca lah. Penting. So untuk max to can tu just tekan tu je lah. Nak tunjuk barang ke. Jadi kalau nak tak ada stand tu, carilah kerusi ke apa ke yang setara dengan kita tu. Okay. Last perkongsian. Macam mana kita nak bagi kita kan, biasanya kalau kita nak tengok video dekat Facebook ataupun YouTube kan, kita punya komputer, laptop ni dah habis kuat dah, tapi kita tak dengar. So macam mana kita nak bagi dia kuat? Jangan bagi dia kuat, bagi pecah speaker laptop ataupun pecah speaker komputer kita. Sehingga bukan 100, 200 kali ganda, sehingga ke 600 kali ganda. Macam mana kita buat, bagi kuat macam ni kita punya komputer. Okay, apa yang kita kena buat first sekali, kita pergi dekat Google Chrome ni. Okay, kita type dia macam add-on tau, add-on. Type dekat sini volume booster. Okay, yang benda ni kita boleh ajar dekat student kita. Tak dengar lah ustaz apa semua. Ni boleh kuatkan kita punya speaker lah. Okay. Dia extension saja just tekan saja. Macam gini kan. Dia akan tulis add to Chrome. Kan? Tekan saja add to Chrome tu. Dia akan add to Chrome. Dia akan menunjukkan logo begini. Nampak saya punya mouse ni? Logo begini. Dia tekan logo. Tengok. Kita boleh boost kita punya volume sampai 600%. Memang pecah lah speaker kita kalau kita lebih-lebih. Tak percaya boleh cuba. Buka YouTube kan. Lepas tu install dulu benda ni, add on dulu. Buka YouTube, buka Facebook ni yang ada movie yang awak tengok. Kalau kita tengok movie dekat Facebook ni, lama-lama mula-mula kuat, lama-lama makin perlahan. Pakai benda lain. Memang pecah lah speaker anda. Jangan kuat sangat Okey. Ini Ultimate Volume Booster. Kita boleh guna add-on. Boleh. Okey, itu berkaitan dengan saya banyak cari benda-benda yang free lah. Sebab saya tahu student saya ni, kalau student kita ni kalau dia suruh cari sesuatu yang berbayar tu agak student lah. Mana ada duit. Bila kita fokus satu benda yang free ni, kita cari satu benda yang free lah. Mudah bagi dia. Okey. Kita tengok balik. So benda-benda macam ni kena explore lagi lah. Mungkin boleh main-main dan sebagainya. Okey. Saya rasa sampai situ saja. Untuk dapat ni cukup lah kot. Simple, free, tak memeningkan kita. Cuma kita kena pandai setting. Setting, angle. Belakang ni pergilah kedai RM2 belilah apa benda kata-kata semangat. Tampallah dekat belakang tu kan. Mudahlah sikit kan. Dia kena angle yang cantik lah. Sebab sifat manusia fitrah dia suka melihat benda yang cantik. Jadi kita sediakanlah benda yang cantik. Dan kalau kita pandai, kita bijak, kita kreatif kalau kita bergambar sebelah tong sampah pun nampak cantik. Jadi andai kata ada apa-apa,
saya serahkan kembalilah kepada Sebayu. Okey, kita buka lagi kalau ada soalan yang boleh tanya direct kepada Ustaz, bakal senang dia nak buat perkongsian ni. Ni saya paksa susah saya nak pujuk dia buat perkongsian ni. Ada segan kan. Tapi alhamdulillah dia terima juga. Okey, boleh tanya Ustaz macam mana, ada apa-apa? I think benda ni penting jugalah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya kan berkaitan tentang tadi wifi tadi kan yang siapa kalau tak salah Kak Zulina pun ada tanya soalan tu juga, sebab macam dia sekarang ni saya tak apa faham maksudnya sekarang ni laptop dengan kita punya handphone kita tu kena connect dengan wifi yang sama ke ataupun macam mana? Okey, kita just install saja benda lah tu dekat laptop kita dan dekat handphone kita, yang mana kita onkan kita punya wireless dekat laptop dan wireless dekat handphone. Dia just menggunakan wireless kan, tapi tidak menggunakan data. Kita hanya menggunakan kamera telefon saja. Dia tak menggunakan data. Dia hanya ibaratnya kita punya kamera tu dekat sana, telefon kita. Dia tak function. Kita tak onkan team dekat sana, tak onkan apa-apa dekat sana. Malah kalau kita nak wirelesskan je pun just wirelesskan kepada laptop saja. Bukannya kepada satu, orang cakap apa, kena berkongsi, kena ada satu wireless yang mana kita kena connect dekat situ. Tak perlu. Kita hanya wirelesskan, connectkan daripada handphone kepada laptop saja. Kalau tak ada internet pun dia boleh jadi benda lah. Oh, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Saya buka lagi. Kalau andai kata kita onkan team dua-dua, dia akan memberatkan. Handset kita pun akan jadi berat. Kita dah buka kat laptop lah, dah berat. Kat sana pun dia akan berat. Jadi ni solution untuk hanya menggunakan kamera sahaja yang beresolusi tinggi. Okey, seterusnya soalan. Ustaz nak tanya, video Ustaz agak tersekat-sekat. Tu sebab connection ke macam mana? Okey, kalau video tersekat-sekat ni sebab connection. Sebab dekat saya punya ni okey je. Tak ada masalah. Tak tahu sebab Cik Maizul pun kata tersekat-sekat. Saya pun agak tersekat. Yang lain tak tahu lah. Ramai yang kebanyakannya video dia orang lagging. Oh, betul yang tu saya tak baik sebab saya buka Teams ni bukan dekat satu device kalau saya boleh tunjuklah, saya ada komputer saya ada komputer yang untuk monitor lah. Saya ada satu lagi komputer yang monitor apa view yang student ataupun yang anda dapat. Jadi berdasarkan view tu, bila saya goyang-goyang macam gini, sana pun bergoyang elok, dia tak ada lag. Ada tak faktor, maksudnya kalau sebab kita setting yang macam Ustaz setting tu jadi lag? Bukan sebab connection, maksudnya sebab setting dah masuk handphone semua, dia menyebabkan internet connection tu lag. Dan kamera kita yang apa yang student tengok, yang kami tengok audience ni, kebanyakan audience cakap dia orang nampak video Ustaz tersekat-sekat. Video tersekat-sekat. Mungkin line saya kot. Ke Ustaz, line-line orang lain semua okey Line-line orang lain semua okey okey, tapi kebanyakan majoriti cakap tak okey. Tersekat-sekat lah apa yang kami nampak lah. Ada tak possibility? Tak, maksudnya ada tak possibility sebabkan kita setting masuk kamera ni jadi lag? Ada tak possibility tu? Saya tak pasti lah sebab kita hanya menggunakan apa benda, kamera saja. Kamera handphone. Dan kalau misalnya anda kata kita tak nak menggunakan wireless kamera kita ni untuk menghubungkan antara kamera dengan handphone dengan laptop, dia boleh menggunakan USB wire handphone kita tu. Yang kita buat cas tu.
Ada dua cara. Satu kita boleh wirelesskan terus, satu lagi kita boleh guna wayar lagi untuk directkan kepada ataupun kita punya komputer lah. Okay Ustaz, ada satu request daripada Halimah. Dia kata Ustaz boleh tak demo macam share play video, mungkin menggunakan video booster lah tu. Macam mana bunyi kami nak dengar macam mana bunyi yang menggunakan video booster. Apa dia punya perbezaannya? Video booster. Yang tadi apa? Okey, video booster ni dia hanya terpakai bila kita menggunakan Chrome tu. Jadi kita kena ajar student. Kalau misalnya kita share, salah. Kalau kita share tu kita kena ajar student macam mana untuk add on benda lah tu dulu. Cuba Ustaz demo sikit. Bukan demo, maksudnya saya nak tahu video lah, video apa lah Ustaz demo sikit, tunjuk sikit macam kita nak tahu perbezaan selepas menggunakan video booster tu lah. Boleh tak? Okey, benda lah ni kalau dia nak demo, dia kena install sendiri benda lah tu dulu dekat kita punya Chrome tu. Handphone Ustaz dah ada dekat laptop Ustaz dah ada kan? Laptop memang ada, tapi yang dekat sana dia kena anu sendiri. Okey. Dekat macam dekat saya ni, saya dah install dah. Jadi hanya saya je boleh guna. Jadi untuk orang lain guna dia kena install juga. Sebab dia kena setting sendiri. Dia kena setting. Bila contohnya saya dah kuat dah. Kemudian dia dekat sana dia nak slow. Dia kena setting sendirilah nak kuat dan slow tu. Dan dia kena on. Okey, faham. Maksudnya semua kalau student kita semua kena install lah benda tu Kita kena ajar lah. Ini sekadar tambahan untuk dikuatkan je video. Kalau misalnya kita bagi dia nak tengok YouTube, video yang berkaitan dengan menggunakan YouTube, ataupun video tu kita kena play dekat dalam Chrome, dekat dalam search engine tu lah, dekat dalam kita punya website tu. Dia tak boleh yang di luar, sebab dia hanya terpakai di browser tu sahaja. Ya, semua kena install lah. Tapi benda free okey je budak. Dan dia tak berat, dia just macam extension sahaja untuk boleh cubalah benda lah tu. Cuba sendiri ni, install kejap lagi add on, lepas tu cuba buka video tu, lepas tu tekan dekat situ, cuba kuatkan. Memang kuat sangat. Okey je. Irun guna setakat ni, saya dah guna yang semester lepas tu, tempat saya guna tu okey je, free ni benda ni. Dia tak ada masalah. Okey, aku mungkin ada beberapa soalan lagi. Mungkin benda ni kadang-kadang kita kena explore. Benda ni kena explore, dia kena main-main sikit lah. Mungkin apa yang kita belajar pertama volume booster untuk sound dan juga irium itulah. Tu yang kita kena explore lah. Apa benda tu lah. Dan seeloknya bila kita mengajar ataupun ni, yang sebab saya rajin tengok, cuba cari video yang macam mana yang menarik untuk student saya. Jadi yang bila saya tengok so yang menarik tu apabila video tu dia daripada pusat ke atas, yang mana pergerakan tangan ni semua kita nampak. Dan kita kena fokus dekat kamera, kita kena berlatih lah. Nak tak nak ni kena berlatih lah. Kita dah tak nak kita kena online kan, kita tak boleh nak tunggu. Contohnya bila nak habis, kita tengah tunggu, kita tak nak kita kena hadap lah benda lah tu. Jadi tak nak dia kena sikit kena ni lah. Ni salah satu lah cara ni. Cara dia banyak mungkin yang lain pun ada yang lebih baik. Jadi ni adalah salah satu yang saya boleh show.
Okey, kalau ada apa-apa lagi soalan boleh kemukakan sebelum kita tamatkan dalam pukul 11. Nak boleh nak dekat meeting chat boleh, nak cakap pun boleh. Nak tanya lagi satu. Ya. Kan macam yang apps yang kita kena install tu apa iReune tu kan. So maksudnya dia kalau bila ni macam ni saya cuba try install lah dekat laptop saya, dekat saya punya handphone kan. So macam handphone dengan laptop dia tak sama jenis lah, macam handphone kita pakai iPhone and then laptop lah kita pakai bukan Mac punya. So dia boleh connect kat situ ke atau macam mana? Boleh, saya rasa dia just app saja. Yang mana app tu mungkin memerlukan wireless ataupun satu untuk yang mungkin dia connectkan. App tu ialah macam gitulah. Saya nak cakap pun tak adalah tahu sangat. Tapi saya cari sikit, saya jumpa lah benda lah ni kan. Pada Facebook, saya jumpa macam mana nak connectkan. Ni dia antara website yang menyediakan perkhidmatan tu dan dia pasti jugalah, tapi saya guna setakat ni okey alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz. Cubalah install dulu. Dah try belum? Pakai sebab saya tak pernah guna iPhone dan saya guna bila saya install app tu dia terus okey. Dia terus connect macam itu je. On-kan dekat laptop wireless, on-kan dekat handphone wireless. So dia macam dia cari sendiri. So Ustaz boleh buat servis setup personal studio kat rumah lah. Ada yang tanya lah. Kalau Ustaz ada buat servis tu ada yang nak lah kot. Dori kata selain servis buat buku, adakah Ustaz boleh on servis setup personal studio? Berbayar lah ni saya rasa. Tak tahu lah Amin. Okay Ustaz. Dia kalau nak benda ala ni dia kena dia tak semestinya kena macam yang belakang-belakang luar ni. Ada. Kalau macam lampu-lampu ni pergi beli Mr. DIY modal sikit lampu raya je ni. Lilit-lilit sikit dekat belakang. Time on tu buka je lah. Dia sekadar menarik perhatian. Supaya pelajar tu nak tengok kita yang dia cakap ni. Diorang ni dah boring dah yang view yang dia katakan dekat depan ni, kita pun nak tunjuk pun susah. Nampak dahi je kadang-kadang. Kita tak perasan benda lah tu kadang-kadang. Jadi student dia benda tak menarik kan. Kuranglah tarikan dia tu. Belakang-belakang ni kena kreatif lah. Nak saya tolong setup tu boleh je, tak ada masalah. Benda bukan susah pun tak susah, boleh insyaAllah. Free je. Tak ada apa pun sebab benda ni semua free. Kita je bagi tahu cara, mungkin tunjuk cara je lah. Tarikkan sikit kamera dia. Janji sediakan stand dia macam mana, sudut dia elok, bawah lampu. Dah okey. Okey, mungkin kalau ada soalan lagi. Sekejap, sorry. Tanya lagi sekali. Ni sebab baru nak install dekat laptop ni kan. And then dia tanya kat situ, kamera tu kita nak pilih satu ke dua kamera? Kamera satu ke dua? Dekat laptop ada kamera Ada, kat laptop ada kamera. Cubalah try satu ke dua. Saya pun tak pasti tu sebab saya install tu tak ingat lah ada dia next dia cubalah next. Dia satu, lepas tu nanti dah okey dia cuba connect kan, dia jadi lah. Saya macam itulah, terpaksa lah macam gitu kan, sebab saya pun bukannya ada kepakaran tu sangat. Saya cuma try and error je benda-benda ni. Okay. Terima kasih. Okey, kalau saya rasa kalau mungkin soalan mungkin boleh PM tepi ataupun boleh WhatsApp personal Ustaz lah untuk tanya, ataupun mungkin jumpa terus untuk tanya benda-benda teknikal kan, sebab apa dia tentang untuk you try and error lah. Okey, saya rasa terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Nizam atas perkongsian ni. I think very useful.
and terbaik lah Ustaz. Wah, Cik Mazul kata setuju, menarik perhatian pelajar dan itu yang patut kita lakukan, kreativiti pensyarah. Okay, so saya bagi on the behalf of R&D unit mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Okay, insyaAllah nanti kita bagi sijil. Dan saya sarankan kepada mana-mana pensyarah untuk selepas ini perkongsian, kalau ada sila berhubung dengan saya untuk kita buat perkongsian macam ni lah. Okay. Selain daripada mungkin Cik Maizul plan nak panggil daripada luar, kita juga boleh buat perkongsian yang santai macam ni lah. Okey, sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh bising kan? Abang nak tengok tu, tengok. Sorry.